Baik Mira, apabila kita bercerita tentang kesan penggunaan media sosial tanpa kawalan, ini sudah tentulah kita akan bercerita tentang perkara-perkara yang buruk, kan? Baik, apabila kita bercerita tentang kesan media sosial tanpa kawalan, yang pertama mungkin saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid, para penonton yang saya kasih sekalian ialah penyebaran berita palsu tanpa kawalan. Sebab apa? Sebab apabila kalau kita lihat kan banyak berita yang mungkin kita tak dapat nak sahkan kesahihannya dikongsi secara meluas, terutamanya oleh murid-murid kita ni kan. Kalau orang dewasa mungkin mereka boleh fikir tentang baik buruk ataupun relevan ataupun adakah berita ini betul ataupun tidak, tetapi bagi mereka di kalangan murid-murid ini, mereka tak tahu dan mereka tahu mereka nak menjadi orang pertama yang berkongsi tentang cerita-cerita yang mungkin tak pasti. Itu yang kita risau tu Mira. Sebab apabila kita bercerita ataupun kita menghantar berita-berita yang tak sahih ini, dia mungkin akan memberi kesan dan impak bukan hanya sekadar kepada sekolah tetapi mungkin kepada negara juga. Sebab isu itu mungkin boleh menjadi isu yang besar. Baik, yang kedua, mungkin juga boleh berlakunya buli cyber di kalangan murid-murid, kan? Sebagai contoh, kalaulah katakan mereka murid-murid ni dia yakin, Mira tahu, walaupun bagi mereka badannya besar dan sebagainya, mereka yakin yang mereka ini cantik. Tetapi bagi sesetengah orang, bagi orang yang melihat mungkin merasakan bahawa dia ni tak cantik, dia ni badan besar dan sebagainya. Dengan perkataan yang mungkin dikeluarkan itu hanya sekadar untuk gurauan, tetapi sebenarnya dia boleh menghiris perasaan, hati dan jiwa mereka yang ada media sosial ni. Secara tak langsung dia akan menjadi buli cyber yang kata apa tak boleh nak dikawal lah, kan. Dan juga ada setengah orang yang menulis status sama ada di mana-mana media sosial dan status itu tidak sependapat dengan para penonton ataupun netizen, dengan netizen pengguna yang lain, maka banyaklah kecaman yang diterima. Itu juga boleh kita katakan sebagai buli cyber kepada murid itu sendiri. Dan apabila kita bercerita tentang tanpa kawalan, sebut tentang tanpa kawalan ni, Mira, dia akan membuatkan murid itu menjadi ketagihan gadget. Ketagihan gadget. Bila sebut tentang ketagihan gadget ini, bukan sekadar murid, kita sebagai orang dewasa pun mungkin kita tak boleh nak melepaskan gadget ini dari tangan, kan. Kalau kita orang dewasa pun mungkin boleh kita kategorikan sebagai ketagihan gadget, apatah lagi anak-anak kita di peringkat usia remaja yang sedang membangun, yang cuba untuk mencari identiti, kan, akhirnya mereka terlibat dengan ketagihan gadget itu sendiri. Dan yang last sekali, yang terakhir mungkin saya boleh kongsikan, impak kepada penggunaan media sosial tanpa kawalan ini ialah akan wujudnya trend yang mungkin merapu, Mira. Kan sekarang ni kalau kita tengok ada trend yang lelaki semayang dengan kipas, kan, jadi makmum dan sebagainya. Begitu juga yang perempuan dan sebaliknya lah, kan. Kita nampak trend-trend yang mengarut ini akhirnya akan meletup dan semua orang nak cuba nak menjadi orang yang pertama, menjadi trendsetter ni, kan. Jadi sebab itulah saya katakan, kalau kita tak ada kawalan yang baik, kawalan yang betul terhadap penggunaan media sosial kepada anak-anak ini, itulah perkara-perkara yang mungkin boleh berlaku kepada mereka. Faham. Jadi maksudnya apabila mereka ini lakukan trend ataupun challenge yang tak sepatutnya itu, secara tak langsung pun boleh mengundang kepada kecelaruan pemahaman dalam agama juga, kan, cikgu? Kerana apa yang mereka lakukan itu pun agak sensitif juga isunya, cikgu. Betul. Dan juga kalau saya boleh tanya cikgu, adakah apabila mereka menggunakan media sosial ini tanpa kawalan boleh menyebabkan kemerosotan akademik mereka juga? Sudah tentu, Mira, sudah tentu. Sebab media sosial ini dia macam berhantu, kan. Yalah, kita dah tengok laptop, kemudian kata kita nak tidur. Bila kita nak tidur, kita tengok handset sekejap, kan. Bila kita tengok telefon itu, kita sangkakan mungkin seminit, 2 minit, rupanya dah sampai sejam. Tahu-tahu dah pukul 1 pagi, kan. Akhirnya itulah yang berlaku. Okey. Dan kalau daripada aspek ibu bapa pula, apabila mereka ataupun berhadapan dengan anak-anak yang menggunakan media sosial ini tanpa henti, tak mampu untuk kawal diri mereka, apakah tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh ibu bapa untuk mengawal perilaku si anak?
Okey, baik. Apabila kita bercerita tentang kawalan, kan, betul lah. Ibu bapa lah yang ada kuasa untuk mengawal anak-anak ni, kan. Macam mana cara untuk mengawal? Banyak cara sebenarnya. Mungkin ada yang katakan telefon anak-anak ini adalah satu perkara yang peribadi. Tetapi bagi saya, secara peribadi bagi saya, kan, sekiranya telefon itu dibeli oleh mak ayah, kan, prepaidnya diberi oleh mak ayah, kan, talian internet diberi oleh mak ayah, bagi saya tidak ada istilah peribadi untuk anak-anak di sekolah rendah dan sekolah menengah ini, kan. Jadi ibu ayah perlu mengawal penggunaan gadget ini kepada anak-anak. Caranya macam mana? Jangan sesekali biarkan anak-anak membawa telefon bimbit ini masuk ke dalam bilik mereka. Okey. Itu yang kita risau tu, Mira. Sekarang ini mungkin mak ayah dia takut anak keluar malam. Tetapi zaman sekarang kita bukan takut anak keluar malam, tetapi takut anak mengundang predator masuk ke dalam bilik mereka. Okey. Pukul 10 malam, pukul 11 malam mereka boleh buat video call dan sebagainya, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu tolong cek telefon bimbit anak masing-masing. Kan, tengok galeri mereka, tengok video mereka, tengok WhatsApp mereka, tengok media sosial mereka, tengoklah apa sahaja yang mungkin boleh ditengok. Contohnya kalau kita tengok history, kan, sejarah apa yang mereka lihat dan sebagainya. Di situ kita dapat lihat anak kita bagaimana. Jadi jangan terperanjat kalau kita rasakan anak kita telah membuat perkara yang mungkin lebih jauh ke hadapan berbanding dengan kita. Sebab itu ibu-ibu, ayah-ayah tolong semak telefon bimbit anak-anak. Kemudian tengok juga media sosial mereka, dengan siapa mereka berhubung melalui ruangan chat, ruangan sembang dan sebagainya. Tolong tengok. Kemudian berikan masa yang berkualiti dengan anak-anak. Caranya bagaimana? Kan, kita biasa lihat, kan, mungkin ibu-ibu, ayah-ayah bawa anak pergi orang kata apa, berkelah. Kemudian ambil gambar, tulis dekat situ quality time bersama keluarga. Hakikat dan realitinya tidak, Mira. Kan anak-anak itu dibiarkan mandi laut, tetapi mak ayah masih lagi melihat telefon bimbit dan sebagainya. Adakah itu yang kita katakan sebagai masa berkualiti? Begitulah, Mira, lebih kurang.